Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, ramai yang mula memberikan pandangan berkaitan dengan pemilihan PKR setelah beberapa nama besar yang kalah di peringkat cabang. Namun saudara-saudara, lepas pemilihan PKR, rupanya orang kuat Rafizi, yaitu timbalan Presiden PKR dan juga menteri di dalam kabinet kerajaan hari ini, Rafizi Ramli. Dikatakan lagi orang kuat Rafizi tumbang dalam pemilihan cabang PKR. Setelah saya melihat berita ini, saya tertanya-tanyalah, adakah di sini pengaruh Rafizi sendiri sudah semakin menurun? Mampukah Rafizi untuk menjadi next PM ataupun next Anwar sebagai presiden PKR yang baru nanti? Ataupun sebenarnya beliau ini tidak lagi layak untuk menjadi pemimpin di dalam PKR? Nah, itu hanya pertanyaan saja. Nah, saudara-saudara, kalau ada yang tanya, adakah Rafizi keluar PKR selepas pemilihan? Adakah Rafizi tidak layak untuk memegang jawatan menteri kah? Saya rasa perkara itu bukan satu perkara yang harus dibuat sekarang. Nah, kalau nak cakap tidak layak, sehingga hari ini pun beliau masih memegang jawatan menteri, masih memegang jawatan tertinggi di dalam kerajaan. Dalam artikel Malaysia Kini, ahli Parlimen Johor Bahru, Akmal Nasrullah Nasir, gagal mempertahankan jawatan sebagai ketua cabang PKR Johor Bahru. Akmal merupakan pemimpin terbaru dalam kem Rafizi Ramli yang tewas dalam pemilihan cabang PKR setakat ini. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu memperoleh 587 undi. Tewas kepada bekas Ketua AMK Johor Bahru, Taufik Ismail, yang meraih 709 undi. Naib Presiden PKR yang juga penyandang Ketua Cabang Setiawangsa, Nik Nazmi Nik Ahmad, tewas dalam pemilihan di peringkat cabang. Nik Nazmi juga dikenali merupakan orang kuat Rafizi, antara pemimpin lain dari kem Rafizi yang pernah bertanding jawatan pusat pada pemilihan PKR 2022, tetapi tewas dalam pemilihan cabang kali ini ialah ahli Parlimen Ampang Rodzia Ismail, ahli Parlimen Petaling Jaya Lee Chian Chung, dan Adun Pantai Jerejak Fahmi Zainul. Sekutu Rafizi yang setakat ini berjaya mempertahankan kedudukan ialah ahli Parlimen Tanjung Malim Chang Lih Kang yang menang tanpa bertanding di Tanjung Malim, serta MB Negeri Sembilan Aminuddin Harun. Rafizi sendiri menang tanpa bertanding di Pandan. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, adakah kalau ada beberapa nama besar kem Rafizi yang kalah, menunjukkan bahwa pengaruh Rafizi sendiri tidak kuat? Itu menjadi pertanyaan saja. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, saya melihat dalam satu artikel, satu berita yang menyebut PAS dan Bersatu bercakaran. Sedangkan kita tahu PAS dan Bersatu adalah di bawah Gabungan Perikatan Nasional. PAS dipimpin Hadi Awang, manakala Bersatu dipimpin Muhyiddin Yassin. Apa sebenarnya berlaku di antara kedua-dua parti ini? Adakah mereka bercakaran ini akan menyebabkan kepada pembubaran PN ataupun menyebabkan perpecahan di antara kedua-dua parti tersebut? Pertembungan dalaman Bersatu, cubaan PAS main kayu tiga, dua-dua bercakaran di Perak menurut artikel daripada Harapan Daily. Setiausaha Amanah Perak Salman Saleh mendedahkan pertembungan dalaman Bersatu Perak, cubaan PAS bermain kayu tiga, dan percakaran antara dua parti utama PN dalam kempen PRK Air Kuning. Adakah ini menjadi signal
ataupun memberi petanda bahwa PRK Dona Air Kuning bakal terpelantingnya calon BN. Nah, ini menjadi persoalannya. Namun ada yang kata BN akan menang besar pada PRK Dona Air Kuning menurut penganalisis. Nah, kita teruskan dalam artikel berita ini. Pertembungan dalaman yang dimaksudkan melibatkan Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ataupun lebih dikenali sebagai Peja dan Adun Sungai Manik Zainul Fadzi. Faizal Azumu juga pengerusi PN Perak. Pergaduhan antara Peja dan Adun Sungai Manik Zainul Fadzi bukan lagi rahasia. Zainul melepaskan jawatan sebagai Setiausaha Bersatu Perak selepas berlaku perbalahan dengan Faizal. Dan semalam secara terbuka melalui satu hantaran di FB menempelak seorang Mr. P yang secara umum difahami ditujukan kepada Faizal sendiri. Dalam hantaran tersebut, Zainul menyuarakan kekecewaan terhadap sikap tamak dan perebutan kuasa dalam partinya sendiri. Lebih memburukkan keadaan. Hari ini PN Perak menghantar surat rasmi kepada Speaker Dun untuk menukar tempat duduk Zainul dalam Dewan. Ini bukan lagi kabar angin. Ia pengesahan rasmi bahwa krisis dalaman bersatu sedang berlaku secara terbuka dan memalukan. Salman turut mendedahkan pergolakan di dalam PAS dan cubaan PAS untuk bermain kayu tiga, ekoran kedudukan bersatu yang lemah. PAS juga bergolak dan tidak ada hala tuju di peringkat kepimpinan negeri. Razman Zakaria ketika ini sedang digantung jawatan Pesuruhjaya PAS Perak kerana tindak tanduk dan kenyataan fitnah yang mencetuskan ketegangan. Keputusan ini memeningkan ahli dan penyokong dan mencerminkan betapa PAS Perak kini sedang dalam krisis keyakinan dan kepimpinan. Jelas sekali, kedua-dua parti utama dalam PN Perak, Bersatu dan PAS sedang bermasalah, bercakaran, dan hilang arah. Dalam keadaan gabungan sendiri tidak stabil, bagaimana mereka mahu tampil ke hadapan untuk kononnya membawa kestabilan kepada rakyat air kuning. Lebih mengejutkan, dalam saat Bersatu runtuh, PAS pula ambil pendekatan lunak terhadap UMNO. Tidak ada serangan yang jelas, sebaliknya peluru dihalah kepada DAP dan Amanah. Penganalisis politik mula menyebut PAS sedang berkira-kira jika perlu berpatah balik, mereka bersedia buat apa saja. Inilah politik main kayu tiga, bila kawan goyah, musuh lama pun mula dirayu. Prinsip tidak penting, yang penting kuasa, menurut artikel ini. Adakah ini sedikit sebanyak akan membawa kepada kejatuhan PN? Ataupun lebih exact kejatuhan Muhyiddin Yassin sebagai pengurus PN? Adakah ini boleh menjadi penyebab kepada perpecahan PAS dan Bersatu? Ataupun lebih khusus PN? Untuk mendepani pilihan raya negeri, pilihan raya umum 16 akan datang. Saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda?